Perkenalkan diri Kak Syam, Nur Syamsiah binti Abdul Rahim. Kak Syam dibawa masuk oleh upline Kak Syam, adik Kamil bin Arif, dan kami dibimbing hebat oleh kedua founders platinum kami iaitu Akmal Zakir dan Azila Karim, serta kami dimentor hebat oleh kedua mentor hebat kita dan mentor kesayangan kita iaitu Double Diamond, Puan Rohani dan Encik Said. Semua masih excited untuk mendengar perkongsian Kak Syam pada hari ini. Boleh share-sharekan api-api anda kepada Kak Syam. Sampaikan aura excited anda pada Kak Syam di ruangan komen. Okey, so topik Kak Syam pada hari ini adalah detox usus. Detox usus. Okey, di mana topik ini merupakan topik favorite Kak Syam sebenarnya. Dan Alhamdulillah PHFM telah memberikan Kak Syam topik ini sekali lagi. Okey, jika kita lihat dalam gambar yang Kak Syam gunakan ini, kita ada gambar tangan. Gambar tangan kita dan di atasnya ada usus. Itu sebenarnya merupakan satu simbolik bahawa kesihatan usus kita ini sebenarnya berada di tangan kita sendiri. Kesihatan usus kita ini merupakan tanggungjawab kita untuk memastikan usus kita sentiasa kekal sihat. Kan? Okey. Kak Syam nak tanya pada semua yang berada di sini, insan-insan hebat yang berada di sini, walaupun ketika bercuti, kita tetap attend kita punya kelas. Ini antara ciri-ciri orang insan-insan yang berjaya. Alhamdulillah. So Kak Syam nak tanya dekat kita semua di sini, adakah anda setuju ataupun tidak bahawa masyarakat kita ataupun di kalangan kita sendiri masih kurang cakna ataupun masih lagi tidak peduli untuk menjaga kesihatan usus kita. Adakah anda setuju ataupun tidak? Boleh tulis di ruangan komen. Kalau setuju, type setuju. Kalau tidak, type tidak. Kak Syam nak tengok. Kesihatan usus kita ni di kalangan masyarakat di Malaysia ini, adakah kita ini telah orang kata tahap kesedaran kita, tahap peduli kita sangat tinggi ataupun tidak? Ramai yang setuju bahawa masyarakat kita masih kurang cakna kan. Hatta di kalangan kita sendiri pun walaupun dengar banyak kali pun kadang-kadang kita tetap terabai juga tentang kesihatan usus kita kan. Okey, so kita tengok, kita lihat apa yang berlaku pada masyarakat di Malaysia kita yang berada di keliling kita. Kita melihat bahawa penyakit-penyakit kronik di Malaysia ini sentiasa meningkat dari tahun ke tahun. Tak ada penurunan. Penyakit diabetes ataupun kencing manis pada masa ini sangat-sangat membimbangkan. Kerana apa? Kerana penyakit kencing manis ini bukan lagi dihidapi oleh mereka yang berumur 50 tahun ke atas. Sudah kita kata orang yang nak pencen dah kena kencing manis, tetapi di masa kini mutakhir ini penyakit kencing manis ini sudah pun dihidapi oleh mereka yang berumur 30-an, berumur 20-an. Malah Kak Syam pernah jumpa anak-anak kita yang umur belasan tahun, tingkatan 1, tingkatan 5 telah pun menghidapi penyakit kencing manis. Jadi suasana ini sangat-sangat membimbangkan kita. Ditambahkan lagi dengan majoriti rakyat Malaysia kita adalah obes. Belum lagi kita tengok penyakit-penyakit kronik yang lain seperti penyakit jantung, alergik, kanser, asma, autism, penyakit mental seperti kemurungan, anxiety dan lain-lain lagi. Dan semua penyakit-penyakit kronik ini dia sebenarnya mempunyai hubung kait yang sangat-sangat rapat dengan kesihatan usus. Selarilah dengan apa yang diperkatakan dahulu oleh pakar perubatan Arab di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Haris bin Abi Kaladah, yang menyatakan bahawa perut itu rumah penyakit. Daripada dulu lagi dah
kita dah dapat warning daripada Nabi kita dan daripada ulama-ulama, daripada pakar-pakar perubatan Islam, bahawa kita perlu menjaga usus kita. Jadi bila kita melihat penyakit-penyakit kronik ni yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, itu membuktikan bahawa masyarakat kita, hatta kita sendiri pun masih lagi kurang cakna, kurang peduli untuk menjaga kesihatan usus kita. Okey, kerana apa? Sebab apa benda ni berlaku? Sebab kebanyakan di kalangan masyarakat kita masih lagi belum tahu, belum kenal, belum tahu nilai usus yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Sejauh mana kepentingannya dalam kehidupan kita untuk kesihatan sepanjang hayat. Kita masih belum tahu, belum kenal lagi tentang usus kita. So pada hari ini kita ambil kesempatan cuti kita ini untuk kenal lebih dekat lagi usus kita. Tak kenal maka tak cinta, kan orang kata. Kan, so jom kita kenal usus kita. Usus kita ni terdiri daripada dua, iaitu usus kecil dan usus besar. Di mana usus kita ini, usus besar dan usus kecil kita ini berada dalam sistem penghadaman kita, yang merupakan salah satu di antara sistem-sistem yang ada dalam tubuh badan kita. Jadi boleh lihat dalam gambar rajah di mana usus kecil dan usus besar kita berada. Okey, apa kepentingan usus ni? Kita tak tahu kepentingannya, jadi kita tak menghargai dia. Usus ini yang paling utamanya adalah dia merupakan pertahanan tubuh badan kita daripada penyakit. Sebanyak 70 ke 80% dalam seluruh sistem imuniti badan kita ini berada dalam usus. Kita ada dua tempat di mana sistem imuniti kita berada. Yang pertama di kulit, dan yang kedua yang terbesar berada di usus kita. Dan yang kedua, peranan besar usus ini adalah berfungsi di dalam sistem penghadaman dan pencernaan. Okey, seterusnya, usus merupakan tempat penyerapan nutrisi dalam badan. Sini penting, usus yang sihat, ia dapat menyerap segala nutrisi yang kita makan secara optimum. Tapi sebaliknya, jika usus kita sakit, usus kita kotor, penyerapan nutrisi yang kita makan tu kita tak dapat serap secara seluruhnya, secara penuh. Jadi kalau kita makan apa-apa vitamin ke, apa-apa nutrisi ke, usus kita tak mampu nak serap secara optimum. Jadi ada pembaziran kat situ. Mungkin kita dapat serap secara 50% sahaja. So jadi penting untuk kita jaga usus kita supaya sentiasa bersih. Dan usus yang kotor ini dia dipenuhi dengan sisa-sisa makanan yang menempel di usus-usus. Dan juga bakteria-bakteria jahat yang berada di situ. Dan ini keadaan ini dia akan menyebabkan badan kita beracun ataupun badan kita bertoksin. Okey. Jadi apa usus kita, apa nutrisi yang diserap oleh usus kita adalah seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin dan juga mineral. Alright. Kepentingan yang seterusnya adalah usus kita ini merupakan otak kedua. Kenapa kita kata macam tu? Biasakan dengar usus otak kedua. Sebab dalam kita punya saraf usus kita ini, dia berhubung dengan saraf otak. Jadi saraf-saraf di usus kita ini dia ada kemampuan untuk berkomunikasi secara langsung dengan otak kita, iaitu merupakan segala pusat fungsi tubuh. Jadi kat sini bila usus kita sihat, apa yang disampaikan oleh saraf usus ke otak adalah signal-signal yang positif. Sebaliknya, jika usus kita sakit ataupun usus kita kotor, signal-signal yang disampaikan ke otak itu adalah signal-signal yang negatif. Itu yang lahirnya pemikiran kita yang tidak sihat, yang pemikiran kita yang negatif. Dan juga usus ini merupakan tempat penghasilan vitamin K, vitamin B dan juga hormon-hormon pencernaan, termasuk hormon yang terpenting iaitu hormon serotonin. Hormon serotonin ini sangat-sangat penting untuk kita sebab dia menstabilkan emosi kita. Dia memang menstabilkan mood kita. Dia yang memberikan rasa senang, rasa positif, rasa bahagia pada diri kita.
Jadi kalau usus kita kotor, bayangkanlah macam mana hormon serotonin ini hendak dirembeskan dengan secukupnya dan melakukan fungsinya dengan baik. So kesihatan usus dia membawa impak yang besar terhadap kesihatan otak. Jadi bagi mereka yang sentiasa berfikiran negatif, yang sentiasa tak yakin diri, yang sentiasa mudah nak terasa, mudah nak sentap, jadi kita tahu sebenarnya usus kita itu sedang berada dalam keadaan yang tidak sihat. Okey. Kita lihat pula kepada probiotik. Tidak lengkap sekiranya kita menyentuh tentang kesihatan usus tapi kita tidak sentuh tentang probiotik. Sebab antara usus dengan probiotik ni dia umpama isi dengan kuku. Isi ini, isi di kuku, di jari kita ini tidak akan ada perlindungan tanpa adanya kuku. Jadi kuku ni yang melindungi isi kita. Begitu juga dengan usus kita. Usus kita ini dilindungi oleh probiotik. Jadi probiotik ni apa dia punya fungsi dia? Dia menjaga kesihatan dinding usus dan juga menguatkan sistem imun. Dari apa? Dari diserang oleh bakteria jahat, patogen daripada bakteria dan virus yang menyerang kita. Jadi dia merupakan satu barrier, satu perintang usus kita daripada diserang oleh anasir-anasir yang tidak sihat ni. Okey. Dan keduanya probiotik ini membantu mengurai makanan pada saluran pencernaan yang tidak boleh dihancurkan oleh perut. Dia membantu proses pencernaan. Dan seterusnya probiotik membantu penyerapan nutrisi dengan lebih optimum. Okey, Kak Syam dah sentuhkan tadi tentang penyerapan nutrisi. Okey, seterusnya probiotik ini membantu usus untuk mengeluarkan ataupun memproduksi vitamin B, vitamin K dan juga hormon pencernaan termasuk hormon serotonin tadi. Kita dah sentuh. Dalam American Psychological Association menyatakan bahawa bakteria yang ada di dalam usus iaitu bakteria baik, kita dalam perut kita ni kita ada kehidupan mikrobiota usus. Jadi yang di-highlightkan di sini adalah bakteria baik. Yang di dalam usus ini dia membantu memproduksi berbagai neurotransmitter iaitu zat yang digunakan oleh otak untuk mengatur proses mental kita, proses psikologi kita, daya ingatan kita, kemampuan belajar dan suasana hati kita. Nampak pentingnya bakteria baik ataupun probiotik ni dalam usus kita. Jadi kalau kita yang rasa ingatan kita drop daripada usia kita yang muda, kita banyak lupa. Situ kita dah boleh nilai dah sebenarnya kita ada something wrong di usus kita. Sebanyak 95% hormon serotonin iaitu hormon yang berfungsi untuk mengatur mood, kemampuan kognitif dan nafsu makan seseorang diproduksi oleh bakteria baik yang ada di usus. Jadi nafsu makan kita pun yang boleh kontrol nafsu makan kita ni iaitu hormon serotonin ini juga dirembeskan di usus. Jadi penting untuk kita pastikan usus kita sentiasa sihat. Pada tahun 2014 sebuah penelitian menemukan bahawa bakteria baik efektif dalam menurunkan tingkat stres dan kecemasan, dan orang yang kurang memiliki bakteria baik dalam perut dia, dia mengalami tingkat stres yang lebih tinggi. So kalau kita ni yang stres, yang tak mampu nak kontrol stres, kita tahu apa yang perlu kita repair. Okey. Alright. Fungsi probiotik yang seterusnya adalah mengatasi masalah usus kotor. Usus kotor, apa masalah-masalah yang kita hadapi bila usus kita kotor? Kita susah nak buang air besar. Kita sembelit. Setiap hari kita kena membuang. Kalau kita tak membuang setiap hari, itu bermakna badan kita ada something wrong yang perlu kita perbaiki. Jangan dibiarkan. Kalau sembelit ni sehingga kan seminggu sekali baru membuang, itu menunjukkan badan kita dah sangat-sangat tenat. Jadi kita kena ada satu tindakan yang cepat. Okey, kita sakit-sakit badan. Antara masalah usus kotor yang kita boleh trace, badan kita sakit-sakit terutama sekali masa kita bangun tidur.
kita sengah-sengah belakang, kita lenguh-lenguh badan, kadang-kadang kita sakit kepala. Itu antara simptom yang kita boleh trace. Okey, dan kita mengalami keradangan perut. Keradangan perut ni seperti apa? Kita menghadapi gastrik, kita menghadapi masalah GERD, perut kita sensitif, mudah nak kembung, mudah nak berangin, kita mudah nak kena ceret beret, dan sebagainya. Kita mudah nak sedawa dan sebagainya. Okay. Seterusnya, alergik kepada makanan. Seperti eczema, kita alergik pada makanan dan juga udara. Kulit kita mengeluarkan ruam-ruam dan kegatalan. Dan seterusnya, kita mudah letih dan mudah lapar. Usus yang kotor, dia menyebabkan ketidakstabilan hormon berlaku dalam badan. Jadi bila hormon kita tak stabil, terutama sekali rembesan hormon serotonin, jadi nafsu lapar kita ni tidak boleh dikontrol. Kita akan mudah lapar. Okey, jerawat. Jerawat, kulit kita parut-parut susah nak hilang. Itu pun antara simptom usus kita kotor. Hati kita kacau, macam Kak Syam sebutkan tadi, di usus dia mengontrol kita punya emosi daripada hormon serotonin tadi. Jadi bila usus kita kotor, hati kita punya emosi ni akan kacau bilau. Fikiran kita akan negatif. Jadi kalaulah orang yang kemurungan, orang yang ada anxiety, so kita dah tahu dah, masalah utama yang perlu kita selesaikan adalah di usus. Nafas kita berbau, dan ini masalah utama di kalangan kita, perut buncit. Majoriti di kalangan masyarakat Malaysia menghadapi masalah perut buncit ni. Perut buncit ni bukan satu kebanggaan, sebab kita mengandung tanpa beranak. Tak beranak-beranak, baik lelaki, baik perempuan. Bukan kalangan lelaki sahaja yang menghadapi masalah ini. So sama-sama kita pegang perut kita sekarang, kita check. Adakah kita menghadapi masalah perut buncit ni, yang mengandung tak beranak-beranak ni? Kalau kita ada masalah ini, bermakna kita memang ada masalah usus kotor. Dan segala masalah yang Kak Syam sebutkan ni sebenarnya banyak lagi, merupakan tanda usus kita kotor. Boleh juga kita nak katakan segala masalah ini juga merupakan simptom leaky gut, iaitu usus bocor. Okey, usus kotor ini kita perlu ambil perhatian kalau kita ada simptom-simptom seperti ini. Okey. Bila usus kita kotor bermakna badan kita sakit. If your gut is sick, you are sick. So scan masing-masing scan sekarang ni perut kita macam mana, usus kita macam mana. Kita boleh tahu tahap badan kita macam mana. Okey. Macam mana kita nak jaga usus kita supaya sihat? Kita kena melakukan proses detox usus. Macam mana kita nak buat detox usus ni? Dengan kita menjaga keseimbangan mikrobiota dalam usus kita. Keseimbangan yang paling cantik di kalangan kehidupan bakteria di dalam usus kita, 85% adalah bakteria baik dan 15% bakteria jahat. Okey, tapi malangnya di kalangan kita, kita terbalik. Kita banyak bakteria jahat. Kita kurang bakteria baik. Kita tak nak situasi ini berlaku. Kita tak nak bakteria jahat lawan bakteria baik. Tapi apa yang kita nak, keadaan dalam usus kita ini bakteria baik lawan bakteria jahat. Umpama polis dengan pencuri lah. Kan? Kita nak polis lawan pencuri ke pencuri lawan polis, kan? Kalaulah polis ni sedikit, pencuri yang ramai, so apa yang berlaku? Kan? Kita boleh fikir sendiri, kan? Okey. Dan antara faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan kehidupan bakteria usus dalam perut kita ni adalah antaranya diet yang tidak sihat. Diet yang tidak sihat ni memanglah susah-susah sangat kita nak jaga, kan? Okay. Masyarakat kita banyak makan makanan yang tidak sihat. Kita memilih style pemakanan yang mengikut gaya trending pemakanan sekarang. Pemakanan sekarang ni trending makanan-makanan yang sebenarnya tak sihat. Kita pilih cara tu. Kita pilih pemakanan tu. Jadi kita kena tukar pemilihan gaya pemakanan diri kita dan keluarga kita. Dan seterusnya stres yang tinggi merupakan pembunuh senyap, bukan saja untuk jantung tapi untuk
bakteria baik dalam usus kita. Seterusnya apa faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan mikrobiota usus kita adalah obesiti. Kak Syam ada sentuh dah tadi tentang obes. Dan penuaan. Penuaan kita biasa kan yang ada ibu ayah yang sudah berusia. Mereka sentiasa perutnya sensitif. Kadang-kadang makan sikit dah kena ceret-beret. Kadang-kadang lupa lambat sikit makan dah pedih hulu hati, ataupun silap makan benda yang berangin dah pedih hulu hati. Kan, jadi benda ni sinonim berlaku pada kalangan mereka yang dah berusia. Jadi sebab apa kan? Sebabnya probiotik, bakteria baik dalam usus kita ni daripada kita muda sehinggalah tempoh penuaan kita tu sebenarnya dia memang sangat-sangat sensitif dengan gaya hidup kita, sama ada pemakanan ataupun lifestyle yang lain, stres dan sebagainya. Jadi bila kita tak top up hari-hari, jadi probiotik kita, bakteria baik kita tak boleh nak membiak dengan sihat di dalam usus. Sebab tu sebenarnya kita kena makan probiotik hari-hari. Untuk kekalkan kesihatan perut kita sehinggalah akhir hayat kita. Dan seterusnya, apa faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan mikrobiota usus ini berlaku adalah pengambilan antibiotik dan juga ubat tahan sakit serta masalah penyakit diabetes. Okey, jadi faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan mikrobiota usus ini dan juga tanda-tanda usus kotor tadi kita kena ambil berat sebab semua ini boleh mengakibatkan kita berpotensi besar untuk mendapat masalah kanser usus. Kanser usus ini adalah kanser nombor 1 untuk kaum lelaki. Dengar tu kaum lelaki. Dan kanser usus ini adalah yang kedua tertinggi untuk kaum wanita. Jadi lelaki ke wanita ke wajib jaga usus. Kerana kanser usus ini merupakan pembunuh senyap. Kita tak dapat signal awal. Dan mungkin kita boleh kayu ukurnya sebagai tanda awal kita melihat kepada tanda-tanda usus kotor tadi. Jadi penting untuk kita jaga. So, macam mana untuk kita detox usus kita supaya bersih? Usus kita dah kotor dah sekarang ni kan. Macam mana untuk kita detox? So, kita menggunakan probiotik seperti mana yang Kak Syam dah terang tadi. Kita menggunakan probiotik dan Nutrilite telah menyediakan kita probiotik yang terbaik. Iaitu mix probiotik with chicory root extract yang berperanan besar dalam mengimbangi dan mengekalkan mikrobiota usus dan menyumbang kepada persekitaran usus yang sihat. Kita ciri-ciri probiotik kita iaitu BFF, balance, friendly and fiber. Kita ada 6.3 bilion bakteria baik dan kita menggunakan 5 strain probiotik Adivira. Di mana semua 5 strain probiotik kita ini dia boleh sampai hidup-hidup ke dalam usus kita. Kita ada teknologi yang mengekalkan kehidupan dia berbanding dengan probiotik di luar. Kita tak tahu teknologi apa yang dipakai dan adakah probiotik yang dimakan produk luar tu sampai hidup-hidup ke dalam usus kita. Tapi probiotik kita dijamin sampai hidup-hidup ke usus dan dia melekat di dinding usus. Dia melekat di dinding usus untuk apa? Untuk protect dinding usus kita daripada diserang patogen dan bakteria jahat yang Kak Syam dah cakapkan tadi. Dan kita dalam probiotik kita ni ada fiber. Fiber ni untuk apa? Adalah untuk makanan kepada probiotik kita. Probiotik kita ni benda hidup, makhluk hidup macam kita juga. Dia kena makan untuk sihat, untuk dia membiak. Jadi fiber ini merupakan prebiotik untuk probiotik kita. So lengkap dengan pengambilan probiotik kita ni, kita dapat bakteria baik dan juga kita dapat makanan untuk bakteria baik kita. Okey. Jadi bila kita makan probiotik, apa yang berlaku pada badan kita? Badan kita, tahap imun kita meningkat dan juga pencernaan kita sihat. Probiotik menjadi gut barrier kepada kita punya dinding usus kita daripada serangan-serangan bakteria jahat tu. Jadi bila kita punya usus dilindung dengan sepenuhnya oleh probiotik, maka usus kita akan sihat. Bila usus kita sihat, maka badan kita juga sihat. Okey. So kita ada 3 jenis probiotik yang disediakan oleh Nutrilite. Yang pertama yang Kak Syam dah beritahu tadi, yang kita dah go through tadi, iaitu mixed probiotic with chicory root extract, di mana probiotik ini sebenarnya boleh diambil oleh anak-anak yang berumur dari 4 tahun ke atas.
Yang ini Kak Syam dapat daripada Datin Dr. Siti Norizah. Sharing dia, sharing Dr. Siti Norizah ni, di mana kita punya probiotik ni boleh diambil oleh anak kita seusia umur 4 tahun ke atas, dan bila ada masalah cerit-berit, cara dia adalah kita ambil satu sachet probiotik ni setiap 2 jam sekali sehinggalah cerit-berit kita tu selesai, sihat, sehinggalah perut kita sihat. Jadi dia selamat untuk anak-anak kita juga. Dan kita ada Nutrilite Kids 4-in-1 Plus yang merupakan probiotik untuk anak-anak kita. Jangan jaga usus kita je, tapi mula jaga kesihatan usus anak kita dari kecil. Tanggungjawab untuk jaga usus anak kita ni siapa? Adalah ibu bapa. Anak-anak kita belum matang lagi, tak faham lagi kenapa dia kena jaga kesihatan usus dan sebagainya. Tapi tanggungjawab kita ibu bapa untuk memastikan usus anak kita sentiasa sihat. Dengan cabaran pemakanan sekarang ni, kita memang anak-anak kita ni memang terdedah dengan makanan-makanan yang tidak sihat, yang boleh membinasakan probiotik kehidupan, probiotik di dalam usus dia. Jadi so kita ambil Nutrilite 4-in-1 Kids ni untuk anak-anak kita. Sayang anak kan, sayang usus anak juga. Dan kita ada Nutrilite Cranberry Fruit drink yang merupakan probiotik untuk Miss V wanita. Ini khusus untuk wanita. Jadi kita ada 3 probiotik, okey. Dan bulan ini kita ada promo 4 kali bayar, di mana dalam kit permulaan body kit kita ini kita ada 2 kotak probiotik yang cukup untuk pengambilan 2 bulan. Kan Kak Syam kata sebaik-baiknya kita ambil probiotik setiap hari untuk kita jaga kesihatan usus kita sehingga akhir hayat kita. Jadi set ini menawarkan 2 kotak Nutrilite untuk pengambilan 2 bulan, dan juga kita boleh juga dapatkan probiotik kita dengan buy now pay later, selain daripada kita beli loose item. So boleh grab promo untuk body jumpstart ini sebab kita ada 4 kali bayar bulan ni. Alright. Jadi jangan biarkan sakit kita itu yang menyedarkan kita betapa bernilainya kesihatan kita, betapa bernilainya usus kita. So sama-sama kita mulai pada hari ini jadikan probiotik sebagai BFF kita dan juga BFF anak kita. Boleh ke boleh? Boleh type di ruang komen, boleh. Okay, so itu saja sharing daripada Kak Syam pada hari ini. Semoga memberi banyak manfaat kepada semua dan sebar-sebarkan manfaat yang anda dapat pada hari ini. Sekian sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.